Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah, nisbah kepada nafsin dengan makna zat. Tak molek. Dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini, yakni sifat kamalat bagi Allah. Daripada sifat ini, yakni daripada sifat kamalat Allah Ta'ala. Makna sifat yang pertama daripada segala sifat ini, yakni sifat kamalat Allah, sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, dan ada lawan dia. Sifat yang pertama daripada segala sifat ini dinamakan sifat nafsiyah. Makna sifat yang pertama daripada sifat ini, yakni sifat kamalat Allah, hak yang wajib kita kena tafsir satu persatu serta dengan dalil. Tahu situ. Kali lagi, dan sifat yang pertama daripada segala sifat ini, yakni segala gawa yang tersebut daripada sifat kamalat Allah yang wajib kita tafsir satu persatu serta dengan dalil. Tak situ? Tulis molek. Ini gawa yang tersebut daripada sifat-sifat kamalat Allah yang wajib kita tafsir satu persatu. Di atas jelas so serta dengan dalil ni. Sifat yang pertama misalnya kita sebut dah ni, dinamakan sifat pertama ni sifat nafsiyah. Nama sifat yang bahasa diri. Dia panggil sifat nafsiyah. Sebab apa boleh panggil sifat nafsiyah? Tengok. Sebab apa boleh panggil nafsiyah? Dah. Nisbah. Jadi adu. Nisbah jadi adu. Adu dan nisbah kepada nafsin, yakni kepada diri. Apa makna nafsin? Ditaswirkan masalah nafsin tu dengan makna zat. Yakni bermula dimaki itu nafas saat ni tegak dia dengan makna zat. Diri itu makna nafsin, makna zat. Sebab tu dia panggil sifat ada Allah ni, wujud Allah ni dia panggil sifat nafsiyah, sifat yang bahasa diri. Kerana nisbahkan sifat ni kepada zat Allah. Supaya kita kata ni. Supaya kita kata kawan ni, tengok sini. Supaya apa ni orang panggil ada. Ada kitab. Maka dibahasa ada kepada kitab. Kitab ni orang panggil nafsin, diri kitab. Maka diri ni orang panggil zat. Sebab apa orang panggil sifat ada nafsiyah? Sebab dibahasa kepada diri kitab. Maka diri kitab ni orang panggil zat. Maka ada zat kita, ada apa? Ada kaleng, ada apa? Ada telefon. Maka dibahasakan ada itu kepada diri zat. Sebab itulah orang panggil nafsiyah. Sosok dah. Tengok molek. Kita suruh sosok. Sebab panggil nafsiyah dengan sebab orang panggil dibangsakan nafsin tu dengan makna zat. Makna kata ada. Tengok kita panggil. Ada apa? Ada telefon. Telefon ni zat ni, nafsin ni. Ada apa weh? Ada kaleng. Sebab apa panggil nafsiyah? Sebab dibahasa ada tu kepada kaleng. Makna tadi sakutkan sifat ada kepada kaleng. Maka kaleng ni panggil nafsin, panggil zat. Sebab tu orang panggil nafsiyah. Sifat yang bahasa nafsiyah. Makna sifat wujud. Sama ada wujud Allah, sama ada wujud kita. Maka wujud Allah dikatakan nafsiyah. Sebab sifat itu diadu kepada zat Allah Ta'ala. Diadu kepada zat Allah Ta'ala. Tengok. Itu dia. Satu. Ada panggil sifat yang bahasa diri. Sebab dibahasakan sifat itu kepada nafsin dengan makna zat. Kerana tiada melazimi. Tak ada melazimi weh. Tak ada melazimi ia sifat. Tiada melazimi ia sifat. Tiada berekeh. Tiada sahabat. Tiada melazimi. Hari dah. Dan kerana apa boleh panggil sifat nafsi, yakni dengan nisbah kepada nafsin. Nafsin tu dengan mana zat. Kerana apa boleh panggil nafsi ya? Kerana tiada melazimi ia. Dan tiga turut ia. Ataupun melazimi ia sifat nafsiyah ni. Gitu. Kerana tiada melazimi ia sifat nafsiyah.
Tidak menetap ia sifat nafsiyah. Tidak terikut ia sifat nafsiyah. Melainkan akan zat. Mana kata sifat ni tak ada dan ada, tak lain tak bukan, tak melazimi dan tidak menetap dan sabit dan tegak. Melainkan di zat soy. Ia tak ada di benda lain. Kalau kita kata zat ni zat lah ni. Adapun kalau cat hitam orang tak panggil zat. Orang panggil gapo wipeh, mana zat, mana sifat, mana arab. Kemudian diri talipun toko ni orang panggil nafsin, orang panggil diri. Maka orang panggil ada tu ia tak melazimi pada yang lain, melainkan pada zat-zat ya. Supaya ada kita orang panggil nafsiyah. Sebab apa ada kita panggil nafsiyah? Kerana sifat ni ia tak melazimi, ia tak tikir turut, ia tak sabit, melainkan pada zat kita. Sebab tu orang panggil ada zat kita. Maka ada zat kita panggil nafsiyah. Sebab orang panggil sifat yang bahasa tunggu diri, yang tunggu diri, yang tunggu tuai, yang tunggu zat, yang melazimi zat, tidak melazimi yang lain. Tak ada melazimi pada cahaya, tak ada melazimi pada bu pelita, tak ada melazimi pada cahaya putih, tak ada melazimi pada cahaya hitam. Hak melazimi pada zat saja ya. Repair satu. Tengok satu. Dan yang lima. Yang lima. Lima sifat. Mana yang lima? Yang lima sifat. Kemudian daripadanya, kemudian daripada sifat wujudiah ataupun sifat nafsiyah. Yang lima tengok weh, ma'e elek. Doi. Syafi'i balak. Dan yang lima kemudian apa? Yang lima daripada sifat-sifat kamaliyah ni, kamalat ni, hak Allah Ta'ala ni. Kemudian daripadanya, daripada sifat nafsiyah, sifatun salbiyah, dinamakan sifat salbiyah. Apa salbiyah? Salbiyah dengan makna ternafi. Makna intifak. Tapi intifak pakai dengan makna nafi. Ya dah. Sifat salbiyah. Apa salbiyah? Makna tolak. Makna tertolak. Ataupun ternafi. Makna menidak. Kan weh? Ni. Kita nyawa. Tapi nyawa bagi Allah tak patut. Itu panggil sifat tertidak tu. Sifat tertolak, ternafi. Benda yang tak layak di Allah. Apabila tolak benda tak layak di Allah, orang panggil sifat ni sifat salbi. Mana tak layak di Allah? Ada mula. Ada mula bagi Allah. Ada permulaan bagi ada Allah. Orang panggil perkara ni tak layak. Kita ada mula ni. Kita ada hari beranak kita tarikh apa? Memberanak tahun berapa? Sampan hari apa? Sampan hari Yesib. Memberanak sampan hari Sisib. Memberanak sampan hari Hasib. Ni mana ada tarikh lahir. Ada wayakmu ada ni pada hari sikit-sikit, tepat sikit-sikit, tanggal sikit-sikit. Tapi bagi Allah tak layaknya dan tak patut. Maka tertolak kata Tuhan, tak ada tarikh lahir, tak ada tarikh lahir, tanggal lahir, hari gapo, tepat berapa, puasa berapa, tak ada. Ini orang panggil tertolak daripada Allah dengan sifat qidam Allah. Faham tak? Salbiyah, makna tertolak. Dan makna salbin itu nafyun. Makna salbi tulis molek. Dan makna salbin, makna salbi itu apa dia? Dan bermula makna salbi itu nafyun, ialah makna nafi. Makna nafi. Kerana apa? Kerana tiap-tiap satu daripada sifat salbiah. Tak domel tu. Dah. Kerana tiap-tiap satu daripada sifat salbiyah menafikan, yakni menolakkan, yakni menidakkan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Tiap-tiap sifat salbiyah duk tolak perkara hak tak layak, hak tak belabik, hak tak belagu di Allah. Mana? Sebut kata kidam, sedia Allah. Sebut kata sedia Allah, duk tolak benda tak belabik, yakni ada mula bagi adanya. Sebut kata masalah Allah Ta'ala tu baqa, Allah Ta'ala kekal, maka tertolak tika tu dan ternafi, yakni ada kesudahan bagi Allah, ditolak. Ada kesudahan bagi Allah, itu tak layak weh. Itu tak belagu weh. Itu tak belabik bagi Allah. Sebab Allah Ta'ala tak ada kesudahan, tak ada hari kesudahan. Mana kata sebut kata salbiyah, yakni menafi kekurangan daripada Allah dah.
dan 7 yang kemudian daripada sifat salbiyah. Apa dia? Sifat ma'ani. Ialah sifat ma'ani. Kenapa? Kerana ia sifat ma'ani ni. Tengok dulu. Beberapa makna yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Dah. Duk berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Tengok. Kita ambil sikit dah. Nak ambil sikit. Marah sikit. Patut nak capur gini. Pertama kita ada bicara khulasah gini. Kita nak ambil tertengik kamalat Tuhan. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah banyak. Siapa kita nak hitung, kita nak mengapa, kita nak bila tak habis. Tapi hak wajib kita iktikad, hak ulama wari dalam kitab Faridah ni ialah kata setengah 13, kata setengah 20. Hak ni wajib kita kena tahu di atas jalan tafsir 1. Lepas tu serta dengan dalil. Boleh royak dah. Gapo sifat kamalat Allah. Hak wajib kena tahu wujud. Wujud. Ada Allah. Mana arti ada? Ada Allah. Ada sebenar. Ada senguti. Ada zati. Ada kami. Ada tak serupa dengan kita. Lepas tu manakah dalil kata ada? Ni langit bumi. Wujudul alam. Wujudul alam. Gapo? Wujudul alam. Ada alam ini. Gapo dia? Ada alam ini dalun ala wujudis sani. Ada ala langit bumi ni. Tunjuklah ia di atas kata ada orang membuat, ada orang mengada. Okay? Tu dia. Hari ni tak saya panjang nak panjang hakalan ni. Nak ambil sikit nak perhabis kita pandai pasal duk kelai-kelai. Hakalan. Kemudian kalam setengah daripadanya sifat kalam Allah, sifat apa kesempurnaan Allah, sifat kalam, yakni sifat bertutur, yakni sifat perkata Allah. Maka sifat perkata sebab ni Allah Ta'ala boleh berkata-kata. Sifat perkata. Sifat perkata yang ada di zat Allah. Maka kalam nafsi. Sifat apa? Kalam yang ada di Allah. Sifat perkata. Maka dengan sebab ni Allah Ta'ala boleh berkata-kata. Maka ayat dalil kata sifat kalam Allah Ta'ala ada mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan bercakap-cakaplah Allah Ta'ala akan Nabi Musa taklimah. Sini tu banyak tafsir. Kata setengah Allah Ta'ala bercakap Nabi Musa, yakni Allah Ta'ala buka hijab pada Nabi Musa, boleh dengarkan kalamnya. Dengar baik mana ulama tak? Hak tu serah pada Allah. Tu di atas kaum muktamad. Dengar hak tu serah. Dengar baik mana tu serah Allah Ta'ala. Itu di atas kaum muktamad. Dan kaum yang kedua, dia kata Allah Ta'ala dengarkan Musa ketika ni makna. Makna Allah Ta'ala buka hijab, boleh tengokkan masalah kalam Allah di zat Allah Ta'ala. Faham tak? Di atas kau pertama, kau yang pertama, tak sah. Al-qaulul awal, kau yang pertama. Musa boleh tengok, Musa boleh dengar kalam Allah. Mana gana? Musa dengar kalam Allah. Kau yang pertama, wa qaulur raq, wa qaulul mu'tamad. Yakni Musa dapat dengar. Dengar bekna sifat kalam. Biasa boleh dengar. Hak tu serah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dengar bekna serah pada Allah. Hak ni mufawwadun ila amri. Hak ni orang panggil serah kepada Allah Ta'ala. Khija'lah mana? Hak ni mufawwadun ila Allah. Baik mana hak tu? Mauku serah kepada Allah Ta'ala. Dan kata kau yang kedua, yang katanya dengarkan kalam Allah, dengarkan sifat kalam. Makna Allah Ta'ala buka hijab. Lepas tu Nabi Musa boleh tengok sifat kalam yang ada di zat Allah. Dua. Lepas tu sifat kalam ni, ta'alluq ia ni, wa ta'alluquhu ka ta'alluqi sifatil ilmi. Gantunginya sifat kalam. Gantungi sifat kalam ataupun takluknya takluk sifat kalam ataupun khija sifat kalam kainun ka ta'alluqi sifatil ilmi. Ada ia seperti khija bagi sifat ilmu. Tugas sifat kalam serupa dengan tugas sifat ilmu. Khija bagi sifat kalam serupa dengan khija bagi sifat ilmu. Maknanya yakni sifat kalam Allah bekerja, bertugas, bertakluk serupa dengan sifat ilmu, yakni pada pihak sama-sama bertakluklah sifat kalam dan ilmu pada yang wajib. Kalam bersifat bertakluk, berjumpa pada perkara wajib, maka ilmu Allah Ta'ala pun duk bergantung pada perkara wajib. Maka sifat kalam Allah duk bergantung pada yang jaiz, ilmu Allah Ta'ala pun bergantung pada benda jaiz. We faham tak? Dan pula sifat kalam bergantung dan bertamatlah ia pada yang mustahil,
dan pula ilmu Allah Ta'ala pun bergantung pada benda mustahil. Cuma tempat tak supanya mulahazah perbezaannya di antara sifat kalam dan antara sifat ilmu berlain panggil. Berlain ni. Apabila sifat ilmu digantung ia dan bertambah ia bertakluk berjumpa pada benda yang wajib, berjumpa pada perkara yang haram, berjumpa pada perkara yang mustahil. Dah perhati hari. Seperti ni. Dah. Orang-orang ya, supaya pandai dah mong. Supaya tak pandai cabut ni. Tangan sini. Dah berlain ni panggilan, adapun takluk ilmu namanya inkishaf. Tu ya. Takluk sama yang wajib, takluk sama yang haram, kalau dengan ilmu sama-sama ya. Takluk pada perkara yang haram, yang mustahil, tapi orang panggil takluk bagi ilmu tika ni makna kata kana takluk yang nama inkishaf, takluk terbuka dan ternyata. Adapun takluk bagi kalam nama dilalah. Apabila kalam Allah bersakut dengan perkara yang wajib. Mana? Perkara wajib. Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Ataupun bersakut dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka ketika ni bersakut perkara wajib, makna sakut ketika ni nama takluk hija'an ni. Hija'an dilalah bagi sifat kalam ni namanya takluk apa? Takluk dilalah. Tunjuk di atas Allah Ta'ala ada perkara wajib. Mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di situ tunjuk Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Maka kudrat di Allah tunjuk kata wajib. Dilalatul kalam tika ni nama dilalah. Takluk dilalah tunjuk di atas ada sifat kudrat di Allah Ta'ala tu wajib. Dan takluk kalam lagi takluk dilalah. Hak ni takluk hak duk dengar semua-semua. Sebut kata kalam, takluk dilalah. Sebut kata takluk bagi masalah ilmu, inkishaf. Dan sebut bagi samak bahasa, inkishaf. Takluk bagi iradat, nama takhsis. Takluk bagi kudrat, ijad dan i'dam. So dah. Ijad dan i'dam. Kamu ni hak tu takluk yang maruh. Lepas ada bagi dalam tu hak benda selit sepik. Takluk bagi kalam selagi, kalau takluk dengan nisbah lain pada suruh dan tegah. Jadi kalau duk kecek tak ada nak royak tertegah, tak ada nak royak tersuruh. Cuma duk cerita di dalam Quran masalah. Tuhan cerita ana, Tuhan cerita mari kata wa basyiril lazina amanu wa amilus solihat. Duk royak tentang orang beriman dan beramal, bagi mereka itu saat itu syurga, syurga duk mengalir di bawahnya tu akan gawa sungai-sungai. Duk royak tak ada tu surga. Tak ada mana surah tak situ. Wa basyiril lazina amanu وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ. Ni kau ni, kalam. Kalam tu tutup itu ayat dah, kalam lafzi. Maka kalam lafzi tu ayat atas sifat kalam di Allah tak ada. Sifat nafsi, kalam nafsi di Allah tak ada. Maka kalam nafsi Allah, kalam yang ada di Allah, duk royak surat. Tak ada royak surah. Tak ada royak kau, tak ada royak tegah. Cuma duk berita tentang ahli-ahli syurga, duk dalam syurga tu sungai duk mengalir di bawah. Duk cerita benda tak ada royak surga, tak ada royak terlari. Duk royak tentang cerita ahli syurga. Kemudian takluk kalam ketika ni nama apa? Nama takluk tangjizi qadim. Nama kelulusan yang bahasa sedia kala. Duk royak cerita bagi orang-orang beriman. Apa supaya Tuhan ada cerita mana? Tak ada suruh, tak ada lari. Mana? Banyaklah supaya kita tahu Tuhan tak ada suruh, tak ada lari. Banyak ayat-ayat duk cerita tentang orang-orang zaman dulu. Duk cerita tentang orang duk dalam syurga. Tak banyak. Tuhan duk cerita tak ada lari atau sawab mana ni? Apa ni Tuhan lari? La taqrabus salata wa antum sukar. Hak tu makna ada lari. La taqrabuz zina. La taqrabuz zina. Jangan hampir kamu ke zina. Adapun dinisbah sifat kalam kepada keduanya, suruh dan tegah. Tetapi tidak disyarat pada kedua, pada suruh dan tegah. Jadi nisbah kalam tu pada yang suruh aqimus salah. Pada yang larang taqra wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa kana wasa'a sabila. Innahu kana fahsyatan wa kana sa'a wa kana innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jadi kalian nisbah kepada yang suruh dan kepada yang ditegah, tapi pada kalian itu tak ada syarat nak tegah, tak ada syarat nak kelari. Jadi di kalian sifat kalian tu mai gantung nisbah pada yang suruh dan pula yang ditegah, tapi di situ tak ada syarat kata nak tegah, nak suruh. Tapi situ tu orang panggil ada yang disuruh di kalian tu, ada yang ditegah. Maka takluk ketika ni pun nama tangjizi qadim. Di situ nah
adanya bersakut nisbah kepada kalian tu suruh aqimus solah. Ataupun dalam cerita tu orang pengkalan tu ada yang disuruh, ada yang dilarang, tapi tak ada syarat. Tak ada syarat kata nak suruh, tak ada syarat kata nak tegah. Maka ketika ni dia panggil takluk tanjizi koding. Dan jika disyaratkan kalian pada keduanya, pada perkara yang disuruh, pada perkara yang ditegah, makna takluk kalian ketika ni nama suluhi kodim. Kalau disyarat sifat kalian, maka disyarat dengan suruh, disyarat dengan tegah. Makna ketika ni ulama panggil sifat kalam ketika ni takluk dia, kerja dia suluhi kodim. Habis kat tu. Lepas tu pergi fikir dia dah. Kalau kalian pergi gantung dengan gapo? Orang panggil takluk dia, gantung dia, tak ada nisbah kepada kepada masalah yang disuruh dan ditegah. Tapi dia takluk kepada apa? Kepada perkara-perkara yang bukan daripada suruh dan tegah, nama tangjizi qadim. Adapun kita ternisbah kepada suruh dan tegah tapi tak ada syarat suruh dan tegah, maka tu pun nama tangjizi qadim. Adapun kalau disyarat kata kalian tu pasti kalam ni, kalam nafsi ni ataupun tunjuk tah kalam Allah Taala hidup gapo syarat dengan perkara disuruh, perkara ditegah. Makna takluk kalian ketika ni suluhi qadim. Tengok. Bermula sifat kamalat hak yang diwajib kita mukallaf mengetahuikan dia 13 sifat atas kau rajah. Di atas tafsir 1 mana sifat tu sebenar mana sifat kamalat Allah, sifat sebenar wajib kita kena bilik, wajib kita kena tahu, wajib kita kena tafsir serta dengan dalil wujud kida baqa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu ta'ala bi nafsi wahdaniyah qudrat iradah ilmu hayat samuk basak kalam 13 sifat ni. Lepas tu mana kau wujud? Wujud arti ada. Mana kau dalil wujud? Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Mana kau dalil wujud kata ada Allah? Yakni agama wujudul alam dalun ala wujudis sani'. Mana dalil kidam? Dalil kidam wal awwal wal akhir. Tahu satu persatu, patu huraikan dalil so-so. Baru lepas pada mukallid. Maka di atas kau rajah 13. Tengok 13. Sifat pertama namanya sifat nafsiyah. Orang panggil sifat bahasa diri. Sifat yang pesing tunggu tuai. Sifat yang pesing tunggu diri. Lama mana diri ada, getilah ada situ. Tengok. Hei, telefon darah ada. Sebab tuai ya ada. Tuai bagi sifat ada. Sebab tu orang panggil sifat ada. Tunggu diri, tunggu tuai. Selama zat ni tak hancur, selama zat ni tak binasa, maka sifat ada kita getilah di zat tu. Dah? Sebab tu dia panggil nafsiyah. Sebab apa panggil nafsiyah? Sebab apa panggil nafsiyah? Yakni nisbah kepada nafsin. Nafsin tika ni dengan makna zat. Faham tak? Kerana sifat ini tidak melazimi dan sabit malaikan pada zat dan diri. Tengok. Sebab apa panggil nafsiyah? Orang panggil sifat tunggu tuai. Kalau mulah tak yah dia kita sekali, dia panggil sifat yang pesing tunggu tuai, sifat yang pesing tunggu diri. Kita gila pagar, tengok pisau ada standar. Pisau ada standar. Sebab apa boleh faham pisau ada standar? Ada pisau. Sebab pisau ada bersifat di atas tanah, di atas pohon tu, maka kita faham ada pisau. Maka ada tu dia bergantung melazimi di pisau tu, di zat pisau. Dia ada bergantung di zat pisau. Sebab tu faham ada pisau hijau. Klik, duduk 2, 3, 4 hari, mari tengok. Ada tak pisau? Ada pisau, nampak kuning-kuning basah. Maka faham sifat ada di zat pisau. Dia panggil sifat yang pesing lazim kepada zat, lazim pada dia. Tengok. Misalnya tengok. Ada apa? Ada Allah. Dia kena isnad. Dia kena sandar. Dia kena melazimi. Ada zat Allah. Ada rumah. Zat rumah. Ada apa? Ada bukit. Buat dengan bukit. Ada buat bukit. Ada bukit. Bukit zat. Ada apa? Kereta. Kereta ni zat. Makna kata sifat ada ni nama sifat wujud di balai bahasa Arab. Ataupun dia panggil sifat yang pesing nafsiyah, yang pesing tunggu diri. Ada apa? Ada Allah. Allah tu apa? Dia panggil zat. Maka sifat ada, duk melazimi zat Allah. Lama mana zat Allah ada, maka kita fahamlah adanya Allah. Selama mana zat rumah ada, maka kita faham ada di rumah tu. Kita payah kata ada bukit, maka apabila bukit Bilu dah ada. Ada bukit. Berapa ribu tahun dah. Sejak semenjak tok nenek kita bukit Bilu dah. Ada. Sebab apa boleh kata bukit Bilu tu ada? Sebab zat ia ada. Apabila zat ia ada, nisbahkan sifat ada ni kepada bukit. Duk tunggu di bukit tu sebab orang panggil duk melazimi akan bukit, maka kita payah kata sifat tu dikata sifat melazimi tak lain tak bukan di zat. Perak ada kita sebab jabit di zat kita. Ada apa? Ada gabuh. Gabuh ni zat ni.
Ada apa? Ada kain. Kain ni orang panggil zat. Maka pihak ada ni duk melazimi di zat. Ada biar? Ada furqan. Ada demo. Ada yusri. Duk tupai di zat ni kau melazimi zat demo. Ada tajri. Tajri ada sini. Makna sifat ada wujud ini tak melazimi malaikat di zat seorang ataupun di zat umum ataupun di zat Allah Ta'ala. Lepas tu sifat ada bahasa lagi di antara Imam Qadi, Imamul Haramain Abul Hasan Asy'ari, sifat ada nak siapa tangan ada ataupun turun siapa tangan tak ada. Ni kena bahas hukum. Hak tu dalil lah. Kamu ada sifat ada ding, batal. Dan yang kedua ni batal warok ni monding. Wali dah apa? Takut jadi wala ya. Kalau wali semua tak apa. Boleh gemekas klik mata takut dia wala. Yang kedua daripadanya ataupun kamadin padanya sifat salbiyah. Apa salbiyah? Iaitu sifat nak menolak perkara yang tidak layak dan munasabah bagi Allah seperti kidam. Kidam nak tahu apa? Sebut kata Allah bersifat dengan kidam. Nak tolak di Allah ke? Tak ada permulaan bagi ada. Tolak tidak permulaan. Tu dia panggil sifat salbi. Nak tolak perkara tak layak. Apa tak layak di Allah? Yakni permulaan bagi ada. Tuhan ada mula? Tak ada. Tuhan ada hari lahir? Tak ada. Tuhan ada tanggal bagi kata hari po, tepat berapa tahun? Tak ada. Orang panggil tolak dengan kidam. Sebab tu panggil salbiyatun, sifat yang pasti nak tolak dan pula nak ingkar dan pula nak menidap perkara yang tak layak di Allah. Gitu sekat tu kamar dia kata wallahu alam mula-mula dah. Buka pekau sikit dah. Allahu akbar. Panas weh, sabar sikit weh. Panas sini tak apa, akhirat esok sejuk ni Allah. Esok lebih pada air ke Allah. Apabila dari duk pecik urat ya. Kalau bemak sakit mana lengah mana. Kalau belah dagu duk tok tak ada bo. Kibah lagi es rega tak ada mampu dah es rega. Pa busuk ada asal dah pala ni busuk dah. Nah. Peluh kasturi, ketuk kasturi, dawa kasturi. Lah ni dawa tu buat dia weh. Ingat oleh dah. Ingat akhirat berlaku panas ini. Akhirat esok ku sejuk ni. Pak akhirat esok bidadari duk nikung, kaki pecek suku, pok cuk suku, tangan pok suku, pahan nanti minum air kita suku. Berpuluh-puluh orang duk likung kita. Lepas tu biaya telak dia nampak lik tu orang weh. Putih dah nak kecek dah. Allah, putih tu. Lebih dah nak sautai. Dia sengih gigi mai ke dunia gelap antah hari ni. Gigi bidadari sengih. Bidadari sengih mari dunia. Demo kata kerana matahari segini sebab cerah cahaya gigi. Doktor, dah panas kira apa dah? Sobat aku dah lah aku nak bidadari hak hitam ni. Sayyidina Umar dia kata aku kena bidadari hak hitam ni. Hak putih hangat tak sih aku kena bidadari buta ke apa? Hitam ni. Asmar dia panggil. Hitam ni. Faham kena cak apa? Kena cak pucat. Cak pucat tak ada dah gerak esok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Daripada barang lagi kepercayaan Allah atas titahnya titah Allah sekira menyampai segala titahan Allah. Makna tu Nabi tu orang yang menyampaikan titah titah Allah Subhanahu wa taala kepada mana? Yakni yang disuruh sampai kepada makhluk dengan ketiadaan lebih atau kurang. Gapo masa Allah menyampai tu titah saat ni yang disuruh sampai pada makhluk dengan ketiadaan lebih atau kurang gapo titah yang disuruh daripada barang yang Allah Azza wa Jalla suruh memperbuatkan dia kan barang dan tegahnya tegah barang. Gapo dia nya dah barang hak yang disuruh, barang yang ditegah ni daripada barang yang Allah Taala tegah. Tu mana tadi tegahnya daripada barang yang Allah Taala tegahkan kita daripada memperbuatkan dia akan barang terpuyang. Dan atas segala asrarnya kita kena percaya juga di atas rusia Allah. Rusia Allah Ta'ala banyak tapi kita tak tahu. Kenapa Tuhan jadi cerik pun tak tahu. Cara Tuhan buat cerik serabut perut jak glamour dah. Aku rasa kemai nama kan kena dah. Tuhan buat pun lipah kena masuk le jambai tak boleh lipah jak selai kok jak bertabak.
Orang katalah tu tak hanya hari nak kena. Dah. Semua Tuhan buat tu ada rusia. Semua Tuhan buat ada apa? Ada hikmat dia. Supaya orang seorang. Ya apa? Ya kata Tuhan jadi buat gapo. Sabuk perut kabut cik ia. Bau busuk lagi. Duk gelewat dapat muka lagi. Ya kata. Ya kata lagu tu. Tuhan buat apa? Kabut cik ia. Bau busuk lagi. Duk gelewat dapat tangga ku lagi. Duk tak banyak hari. Ya tu kena ketik di cedung weh. Sebab tu jangan duk telatah dengan makhluk tu Kita tahu Tuhan buat cerik hikmat apa. Tuhan buat karung hikmat apa. Tuhan buat toke hikmat apa. Tuhan buat bewak so kita mikir gapo. Pasal tu kata Tuhan buat kabut tiap ia aku becil lah. Semuk ya dah. Muhku cemah bau busuk. Duk tanya kita dia tedung. Adulah. Mek tok bobo mari siuk siuk dah. Tak hingga. Buat atawa tak hingga, tenyeh kau tu tak hingga, ikan duyung tak hingga. Malam tu penuh di rumah, mek bomo mai tak turun ubat dia panggil weh. Apabila tak turun ubat ada budak seorang lepas dah subuh jalan ngok tubik dah rumah tu. Jumpa dengan datuk tua di tengah mendek. Datuk tua tu tanya ya tahu demo dak buat gapo di rumah tu duk riuh kena semalam. Ya kata ya ya kata malam pok cik tu ngetik di cedung kata nak buat ubat tak hingga ubat ni tak hingga siuk tak jadi mik tok bomo seluruh serata. Lah ketik di cedung. Tak ayah ya tau. Pergi cari kabut tik ye. Cari kabut tik ye. Pok ni pok kakak riuh cari kabut tik ye pula. Dia ni kata kabut tik ye tewak apa kabut tik ye tak ada pedah apa. Pakak cari kabut tik ye pula nak beli seko payah juga. Mek kabut tik ye boleh seko. Mai tenyih di tempat tedung ketik tenyih. Hingga semua cabut tahu. Orang yang kata ni, ku bertobat ya Allah. Ku tak usah kata dah lepas pada ni. Ni Rusia Allah kita kena percaya. Gapo tu buat cedung. Sepa. Lepas tu kita kata buat ceking. Ada hikmat ya belaka tu. Ya buat kan. Buat gapo buat tak okey. Buat tak okey nak kita tahu tu cak ya banyak bahasa. Lepas tu orang panggil pelik pada orang. Lepas tu buat bewak ni kata bewak reda tak ada. Sebab tu ketika kita jalan, yo lari nak kotah nak tu sebab reda tak ada. Dengar suara mari tak ikut rock. Tapi kita mikir, kata reda je tak ada. Lepas tu Tuhan jadi ke apa? Tuhan jadi ibu kuno. Saya dengar apa ni, kena tak kuno tahu lah ni. Kena tak kuno. Kuno duk le tanah. Tu kita budak-budak. Tapi pok ni lah ni main kedua. Warna ting tak main dah pok lah ni. Dulu main warna ting cedok. Kadang-kadang sapu. Wah tu ya ada ibu kuno tu. Halih tu dalam tu. Lepas tu saya jadi pijak. Tuhan kata ni sakit pijak taruh ni dah nah. Ketik di pijak gatal lah dengan menyil lah kadang dijebekok masuk pijak. Tu saya mikir tu akhirat esok tu azab tengok pada pijak ni lagi. Pijak pun nak tak boleh gatal ngok-ngak. Lepas tu gajik dengan orang panggil pijak gasi. Kena mikir pijak gasi baik mana. Dia ketik gatal ngok-ngak kok ni dah. Kadang-kadang jadi gatal. Tu saya suka kita mikir. Lepas tu jadi sumuk banyak rasa tak? Sumuk gatal, sumuk liar, sumuk api. Saya jadi apa? Tak ada pedah. Mun masuk rumahku sakit. Tak nak aku jadi budih. Ni tu saya suruh mikir. Sumuk api tu jadi buat gapo. Sumuk gapo orang panggil sumuk liar tu jadi buat gapo. Sumuk tamada tu jadi buat gapo. Sumuk gatal tu buat apa. Semua duduk dengan kita. 18,000 makhluk ni duduk sekali kita. Tapi kita guna pandai ke guna tak pandai. Supaya tafang buluh pimuh kita. Guna pandai, wak latar. Guna pandai, wak geluk. Guna pandai, wak sak teike. Tapi guna tak pandai, wak gapa? Wak tukir ranyo. Tu guna tak pandai dah. Tu guna tak pandai. No. Tu dia bagi guna tak pandai. Tu saya tanya akhirat esok kerana mumek buluh wak tukir ranyo. Tu saya tanya. Nak buat anu ya Allah, aku tak tahu tu tukir ranyo pening. Dulu tukir ranyo. Patut rumah aku sikit buat dengan kabrak dengan jebuh heater. Nak cari buluh payah mai jebuh heater buat tukir ranyo. Ana fak rumah aku sikit. Harun dulu nak mik buluh. Mik buluh buat tukir ranyo tebuk atas, lepas tu buh pelting masuk situ, buh pala ya situ. Dah lepas tu buh gluk air dah. Air nak dak mo tu. Lepas tu fak nak ngaruh buh tiye mone. Tahu ya tu akan mutah jak betali tu dah. Berarti gah ganyoh dengan hatu. Kalau nama ngaruh. Ngana? Botik yang muni, atau kocok air dalam tu. Yang mau isak, tahu isak guru. Waduh, kalau berau. Mana ni botik yang muni dah?
tu orang panggil tu tak pandai guna makhluk Allah. Ambil buluh buat tukir ganyo. Lepas tu ambil buluh buat apa? Kalau buat sak tu pedah. Kalau ambil buat latar pedah. Kalau buat perabung pun pedah. Buat dinding pun pedah tu orang panggil cara guna. Nah, apa tu kalau pok mai marah, kalau pok mai debu putih lapik tak ketah kelik tak tu boh debu putih tak tu isak. Kan? Biasa terarak. Pas pok mabuk ganyo dengan mabuk debu putih tak rupa, pas pok mabuk ketung tak rupa. Mabuk abot putih. Hei, atu ke. Rokok itu kan dia jatuh. Rokok jatuh. Tu pok mabuk pada debu putih, hiluin. Dulu masa kita budak-budak hiluin 50 kot sepeleting. 50 kau. Lepas tu ganyo marah masa tu. Marah tak nyok kau ni marah dah. Nah, pafok peningat marah, ia pening pesing lain, pening pesing gawa. Pesing meke, pesing koya macam tu. Pak mabuk ganyo tu koya buat lagu tengok bitel tarik bitel tu. Fok mabuk ketong, hidup sterik. Hidup 3 hari. Bangun 3 hari, mati 3 hari. Tu fok mabuk ketong. Rusia tu hewan mai ketung jadi ubat kimaning, jadi ubat dah tinggi boleh kau fok doktor orang baru ni buat ubat pening weh. Masya-Allah. Yakni dan lagi Nabi Muhammad kita kepercayaan Allah Taala atas segala rusianya, rusia Allah. Dan dunia lagi Nabi Muhammad kita itu, Nabi Muhammad itu kepercayaan Allah, dipercayaan Allah atas segala rusia. So kita percaya di atas segala rusia Allah. Lagi menyampai segala barang yang disuruh menyampai kepada segala umat. Nabi kita saat ini duduk menyampaikan apa perkara yang disuruh sampai kepada segala umat, maka Nabi kita kena menyampai dah. Hak tu hai royak Muhammad dah. Gapo Tuhan kata fasda bima tubat, membuat apa yang dicita. Tuhan kata oleh Quran fasda bima tubat. Tu ayat ni surah Hud ni Nabi sakit kepala. Fasda bima tubat, membuat apa yang dicita, apa yang disuruh akan dikau, diarahkan dikau membuat. Nabi mikir dengan fasda bima tubat ni, mikir Nabi membuat hey Muhammad apa yang disuruh oleh Allah. Nabi duk mikir siapa berubah rambut Nabi. Kemudian Nabi wajib kena menyampai apa barang yang Tuhan suruh siapa. Walaupun sikit pun kena siapa. Jangan lajak, jangan lebih, jangan kurang. Daripada dia umat Nabi daripada manusia. Manusia ni umat Nabi ni. Dan jin, jin pun umat Nabi juga weh. Sebab satu ketika Nabi duk kecek di Jiyak Qomah, kawasan Mekah tu Nabi duk buat panggil, Ta'alau ya Quraisy, ta'alau ya Quraisy. Maka ada bapak jin daripada tua jin daripada Mekah mari duk dengar Muhammad saat ni tu duk cerita. Nafarum minal jin, ada lepas satu ayat tu datang satu jemaah daripada jin mari duk dengar Nabi duk kecek, mari duk dengar Nabi duk dakwahkan Quraisy. Maka fok ia dengar pak klik seru kawan-kawan dia mu kena turut gini ni Muhammad ayat gini-gini pakat beriman dengan Nabi. Hak tu dia panggil jinnun muslimun, jin Islam. Ya ada jin kafir, ada jin Islam. Fok kita ada manusia kafir, ada manusia Islam. Maka dua-dua ni daripada orang ni, jin dan orang ni, dah manusia dan jin ni semua ini akan disampaikan oleh Nabi kepada mereka daripada syariah Allah yang Allah Ta'ala suruh sampai. Rusia tu. Dan wajib kita benarkan di akan Nabi Muhammad dan kita iktikadkan kepercayaannya, kepercayaan kepada barang yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Askat tu lekat mereka kata wallahu a'lam. Buka ni pula dah. Ya barang meleng ni meleng ataupun barang banyak dalam rumah kita daripada benatang-benatang ni supaya tolipai, supaya kata ular ataupun daripada cedung ataupun daripada semua ni barang benatang curi banyak doa dalam rumah orang tu. Itu boleh kena kata rumah orang tu ada perkara yang tak molek dan perkara tak comel kat apabila ada curi banyak doa lebih-lebih, ada lepah-lepah saja-saja. Ya perkara ni semua dia tak duduk dalam rumah, dia duduk luar pada rumah. Supaya tak kaya banyak ekor doa hamak geri mari, hamak tu baik mari. Ni isyarat kata rumah kita ni ada perkara-perkara yang kita tak nampak dikatakan masalah sihir-sihir sudah masuk dalam rumah kita. Gitu ya beliau ya alamat ya. Orang kena sihir ni ataupun orang yang kena benda-benda pasal tak molek ni, ya benda menate beg ni dia nak masuk duduk dalam rumah banyak. Kadang-kadang madu wak sare, kadang-kadang buai wak sare, ni isyarat kepada benda-benda tak baik ada dalam rumah kita. Kita lah kena semayah hajat banyak, nama ni kita minum kita, lepas tu kita retak air waktu petang hari.
Bismillahirrahmanirrahim. Ha, tengok. Tu dia. Wa ammal mu'anaqatu wa takbilul wajhi li ghairi tifli wa li ghairi al-qadim min safarihi wa nahwi fa makruhani. Wa ammal mu'anaqatu, dan adapun berpeluk. Kita peluk seorang datang rumah kita. Peluk dia, dakak dia, siung dia, kucuk dia. Wa takbilul wajhi, dan kita mengucukkan akan muka dia. Li ghairi tifli, lain daripada kanak-kanak. Wali ghairil qadim, dan bukan daripada orang kedatangan. Min safarin, daripada masalah safar wa nahwi. Jadi mana kata kita dakak, kita peluk dan kita kucuk muka selain daripada kanak-kanak, selain daripada orang yang datang pada safar. Kama dia jawab kata wa ammal mu'anaqatu, orang ni tak ada safar, orang ni bukan budak, lepas tu kita peluk dia. Pelai wala lagi peluk. Nak tu buat ke peluk bapak-bapak. Atas jeri dia pelukkan apa? Abdul Rahim. Peluk, aku kasih kamu. Dia peluk. Lagu ana hukum fa makruhani, fahuwa ataupun fahuma, maka keduanya al-mu'anaqah wa takbilu wajhi ini makruhani, hukum dia makruh. Adapun orang ni safi mari Mekah, kita jah tunggu di mata kapal tu ayah kita klik Mekah, mak dara kita klik Mekah. Tu dia panggil datang pada safi. Ataupun kita kata orang selain pada kanak-kanak dah. Kita dakak, kita peluk, hak tu orang panggil sunat. Adapun budak, muda belia budak, hak ni orang panggil tak sunat, kita peluk, tak sunat kita kucuk, takut jadi muka lain. Adapun orang klik Mekah, nah kita pergi tunggu telpah dah haji ni dia mau klik Mekah. Kita pergi tunggu mak kita di mata kapal tu baik ayah kita. Klik tu baik di mata dah, kita tulis dah akal siap-siap ni. Ni ayah kita. Mai mana hafal tani, hak ni nak jala, ni kapung ni sikit-sikit. Tulis pai takut mak kita tak nampak. Mak kita dengan ayah kita betul baik di mata kapal tu baik. Kita selalu lari pun buat India. Lepas tu kita dakak, peluk, siung. Hak ni ke? Hak ni tak makruh. Ni sunat, ni sunat. Tu dia. Apa dah weh? Nassa ala karahatihima, menas di atas makruh bagi kedua-duanya. Bagi al-mu'anaqah wa takbilil wajhi. Menah menotak dan menetu di atas makruh bagi keduanya, bagi al-mu'anaqah wa takbili wajhi Abu Muhammadin, oleh Abu Muhammad Al-Baghawi, yang bahasa Baghawi, wa ghairuhu min ashabina, daripada anak-anak murid kami. Katanya Imam Nawawi daripada Abu Muhammad Al-Baghawi, dan lain daripada Al-Muhammad Baghawi daripada anak murid dia. Dia katanya masalah makruh apabila kita pergi berdakak budak ataupun lain daripada budak, lain pada orang musafir. Maka ketika ni kita pelukkan lain pada budak dan lain pada musafir, kita peluk, kita berdakat, hak ni makruh. Yang apa? Orang panggil dalil ataupun perkataan yang dinah oleh Abu Muhammad Al-Baghawi. Adapun budak kita nak dia tu mahabbah dia tu, syafaqah dia, dia bahasa kata kita kesiablah dia, kita dakat, kita peluk dia. Ataupun orang musafir, hak ni dikatakan tak ada masalah dah. Wa yadullu 'alal karahati ma rawaina fi kitab at-Tirmizi fi kitab at-Tirmizi wa Ibn Majah an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yulaki akhahu aw sadiqahu aw yunahi aw yanhini apa tu bacaan ayanhani lahu. Qala la. Qala afayaltazimuhu wa yukabbilu? Qala. Qal fayakhudhu biyadihi wa yusafihu? Na'am. Qala Tirmizi hadisun sahih. Hadisun hasanun, sekat dulu kami kata wallahu a'lam. Semula hanya